Aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan sidang jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan rahmat dan keberkatan subuh pada pagi ini untuk kita meraih cinta Allah dan meraih segala manfaat dan juga pahala-pahala yang disediakan oleh kita, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sepanjang hari ini, insya-Allah. Hari ini mungkin hari yang terakhir pada bulan Zulkaidah. Jadi sesiapa yang telah berniat ataupun telah membayar untuk berkorban satu bahagian ataupun satu ekor binatang-binatang korban, maka hari inilah hari terakhir untuk kita mengemaskan diri kita. Karena selepas esok kita sudah tidak digalakkan ataupun untuk memotong kuku, mencukur janggut, jambul dan sebagainya lah. Jadi hari ini adalah hari yang terakhir kalau ikut kalender yang adalah 29 Zulkaidah hari ini, hari ini. Jadi kita meneruskan pembacaan kitab kita, Mawa'is al-Usfuriyah, menceritakan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan cerita-cerita yang dibawa dalam hadis-hadis ini. Jadi kita masuk pada hadis yang ketujuh. Hadis yang ketujuh, keutamaan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Abdul Samad Al-Mughaffal mendengar Ibnu Al-Munabih berkata, aku baca 30 terakhir dan kitab Zabur, daripada kitab Zabur Nabi Allah Daud. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kitab tersebut ataupun dalam kitab Zabur tersebut, wahai Daud, tahukah kamu orang mukmin yang paling kucintai, yang aku panjangkan usianya? Lalu Nabi Allah Daud menjawab, tidak tahu ya Allah, dan beritahulah kepada kami tentang siapakah orang yang paling kamu cintai dan dipanjangkan umurnya, yaitu orang yang ketika membaca kalimah la ilaha illallah, dia merasa seram kulitnya, melemah sendi-sendinya. Aku tak ingin dia cepat mati, sebagaimana halnya orang tua yang tak menginginkan kepada kematian anaknya. Tapi bagaimanapun juga kematian pasti datang. Akan kuberi kebahagiaan dalam satu tempat, bukan pada tempat ini. Kenikmatan di dunia adalah cobaan, kemewahannya adalah kebangkitan, kemiskinan. Di dunia terdapat rumusuh yang mengganggu dan merusak. Jalannya seperti aliran darah. Kerana itulah aku mempercepat waliku masuk syurga. Andai kata tanpa itu, maka manusia tidak akan mati hingga sangkakala ditiupkan. Sangkakala ditiupkan. Mana kalimah yang kita sentiasa baca dalam tahlil, tahlil doa selamat. Ini kan orang ramai nak pergi haji, maka dijemput jiran tetangga dan sebagainya untuk doa selamat. Dan doa selamat ini biasa kita akan mulakan dengan baca tahlil, dan memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah, dan menjadi kebiasaan dalam masyarakat kita. Rupanya kalimah la ilaha illallah ini juga dibicarakan dalam kitab Zabur Nabi Allah Daud. Nabi Allah Daud. Mana Nabi Allah Daud ini nabi yang ketiga ataupun yang keempat dalam senarai nabi yang ke-25, yang 25 orang tadi. Kalau tak salah saya lah, tak salah saya. Mana kitab-kitab terdahulu dia membicarakan tentang kalimah la ilaha illallah. Kalau kita baca dalam tahlil, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kalau kita nak talqinkan orang yang tengah nazak pun kita sebut la ilaha illallah. Kalau kita nak menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pun kita pun baca la ilaha
illallah. Semuanya la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang berkata ataupun mengucapkan kalimah la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Mana banyak kelebihan kepada kalimah la ilaha illallah. Tapi kita lihat dalam kitab Zabur ini yang diceritakan dalam kitab ni, kitab Zabur, Nabi Allah Daud ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang kelebihan ataupun orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan umurnya dipanjangkan. Siapakah orang-orangnya ataupun kategori orang yang dicintai Allah dan juga dipanjangkan usianya? Agak-agak tuan-tuan nak panjang umur ke? Panjang umur dengan sehat walafiat, kuat beribadat, alhamdulillah. Tapi kalau panjang umur 3 serangkai, 4 serangkai semua dah ada, payah juga. Lepas tu malas pula beribadat, asyik ngopi je, payah juga. Kan? Tak apalah, ngopi tu belanja orang okey juga. Kalau asyik kena belanja je susah juga. Tak ada faedahnya di situ. Kan? Jadi kalau panjang umur dicintai oleh Allah, mana kita akan melaksanakan segala ibadah-ibadah yang Allah perintahkan ataupun Allah galakkan kita dalam kita melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi Allah pun menerangkan dalam kitab Zabur tadi itu, kitab Zabur tadi itu, bahawa orang yang paling dicintai oleh Allah SWT orang yang melazimkan ataupun yang memperbanyakkan mengucap kalimah la ilaha illallah, kalimah tauhid, kalimah tauhid, la ilaha illallah. Mana kalau ramai orang yang yakin dengan Allah SWT, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Allah. Kalau kita tanya kepada orang kafir, musyrik zaman Nabi dulu, ditanya siapakah yang menjadikan langit dan bumi, nescaya mereka akan mengatakan Allah. Mereka percaya kepada Allah. Kalau kita tanya Ramasamy, Ah Chong di Malaysia ni, siapa yang menjadikan langit dan bumi? Dia kata Tuan Allah. Tuan Allah. Dia percaya Tuan Allah. Mungkin kita katakan dia percaya pada Allah, cuma dia mungkin kepercayaannya kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala lebih kuat, lebih besar berbanding Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia mempersekutukan Allah Subhanahu Wa Taala dengan patung-patung dan sebagainya. Kita ambil contoh, kita berada di Malaysia, kita lihat begitu. Mereka mempersekutukan dan mereka lebih yakin dengan kewujudan ataupun sesuatu yang nampak dia disembah tadi itu. Kalau patung Buddha tu tidur, nampak patung Buddha tu tidur. Kalau patung Buddha tu buncit, nampak patung Buddha tu buncit. Dia nampak yang disembah. Kalau Ramasamy pula dia mungkin menyembah kepada patung yang tangannya 6, yang banyak memberi, kononnya 6 tangan tu banyak memberi banyak. Dia nampak apa yang mereka sembah, mereka nampak. Sebab tu kita dalam Islam ni ada satu golongan yang dinamakan sebagai golongan mujassimah ataupun musyabbihah. Satu golongan yang kita anggap mereka ni sesat, terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, iaitu mereka mengatakan Allah tu mempunyai jisim, ataupun mereka mengatakan Allah tu sama dengan makhluk, ada tangan, ada muka, wajhullah wa yabqa wajhullah, mana yang kekal tu adalah wajah Allah. Mereka mengatakan wajah tu wajah lah, tapi hak yang layak mungkin, ataupun Allah punya tangan, yadullah fauqa aidihim, Allah punya tangan. Jadi itu golongan mujassimah ataupun musyabbihah. Kalau kita baca dalam kitab-kitab akidah, dia menyatakan bahawa golongan ini terkeluar daripada akidah ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah. Itu contoh. Sebab itu bila kita lihat dalam hadis-hadis yang lain pula,
umat Nabi Muhammad SAW ni akan terbahagi kepada 73. 73. Satu saja yang mengikut seperti mana yang dilakukan ataupun yang disarankan ataupun yang dibuat oleh Rasulullah SAW wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Mana satu golongan itulah yang dinamakan sebagai golongan ahli sunnah wal jamaah. Yang lain tu golongan mujassimah, golongan apa lagi saya lupa, banyak lagi lah. Maksudnya kalau kita sekarang ni Islam liberal, Islam plural, tu golongan-golongan ni. Jadi kalau golongan-golongan termasuk dalam 73 kumpulan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, 72 tu sesat. Sesat. Sebab mereka beranggapan bahawa Allah SWT begitu dan begini. Sebab itu bila kita sebut kalimah la ilaha illallah ni, kalimah tauhid ini, mana tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah lah yang menjadikan kita, yang merancang kehidupan kita sejak mula kita berada dalam kandungan ibu kita sampailah kita di hujung usia kita. Tak tahu berapa usia kita, tapi di hujung tu Allah mengatur rezeki kita, jodoh kita, segala-galanya, ibadah-ibadah kita diatur susun oleh Allah Subhanahu wa taala, Jadi nak tunjuk bahawa Allah menyayangi atau mencintai orang yang memperbanyakkan kalimah la ilaha illallah ini, Bila mereka menyebut kalimah ini, mereka akan rasa gerun. Mereka akan rasa gerun. Tapi kita bila kita tahlil tu la ilaha illallah, masa kenapa pula kat depan tu baru sedap ni. Itu pula yang kita sebut kalimah la ilaha illallah tu. Kita dia mulut tu memang sebut la ilaha illallah, tapi pemikiran kita, apa yang kita nampak tu lain daripada la ilaha illallah tu. Mana tiada Tuhan melainkan Allah. Kan? Kalau di masjid pun kadang-kadang malam Jumaat kita pun ada baca tahlil, dan yasin tahlil istilah dia. Orang biasa sebut yasin tahlil. Kan? Pun kadang-kadang bilalah nak habis. Hati kita tu tak tenang. Sepatutnya bila kita menyebut kalimah la ilaha illallah tu, kita akan rasa gerun. Kerana kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan, Allah lah menjadikan, Allah lah yang mengatur segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Kalau tiada Allah lah, maka kita akan lebih jauh sesat daripada sesat. Kalaulah makhluk yang sebelum Nabi Adam diciptakan yang duduk dalam bumi ini, begini, yang disebut sebagai jin, mereka sentiasa bergaduh. Sebab itu para malaikat menyebutkan semasa Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfikud dima. Adakah kau ya Allah akan menjadikan di muka bumi itu orang makhluk yang akan menumpahkan darah? Dia ambil pengalaman lampau tentang kisah orang jin yang duduk di muka bumi ini. Jin laut bergaduh dengan jin hutan, jin gunung bergaduh dengan jin bukit, jin highway bergaduh dengan jin macam-macam gaduh. Itu yang bila Allah mencadangkan ataupun Allah ingin membuat manusia yang bernama manusia itu, malaikat protes. Adakah kau nak jadikan juga di muka bumi itu satu golongan makhluk yang akan menumpahkan darah? Sebab itu awal-awal lagi zaman Nabi Adam, anak Nabi Adam yang Qabil dan Habil itu sendiri pun dah membunuh adik-beradik sendiri, membunuh. Tak puas hati. Sebab tak puas hati ya. Itu yang disebut sebagai korban. Habil mengorbankan seekor kibas yang cukup besar. Allah menerimanya. Itu contoh tak puas hati. Mana kalau kita lihat di situ, kita tak gerun pun bila disebut kalimah la ilaha illallah, atau kita menyebutkan kalimah la ilaha illallah, kita tak rasa gerun, tak rasa takut, tak rasa bahawa kita tu begitu kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Yalah, kalau kita ni mungkin nak bandingkan masjid ni, kita terlampau kecil. Jumlah yang sembahyang tadi mungkin 200-300 orang kan. Masjid satu ya, mana lebih besar daripada kita. Jadi kita nak buat perbandingan. Bila kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berhadapan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah bertanya pada roh kita di alam roh. Allah bertanya kepada kita, siapa yang kamu nak sembah? Roh pun mengatakan, Allahu Rabbi, Allah lah yang menjadi Tuhanku. Bila di alam kandungan ibu, Allah bertanya lagi, siapakah yang kamu nak sembah? Allahu Rabbi. Bila lahir saja ke dunia ni, melihat keindahan bintang di langit, jalan raya dan highway yang ada di Malaysia ni, maka bayi itu mengatakan, belum tentu lagi Allah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Walaupun sepatutnya setiap anak yang dilahirkan itu dia akan mengatakan Allah lah Tuhanku. Sebab setiap manusia, setiap bayi itu dilahirkan secara fitrah. Fa'abawahu. Dalam hadis itu sebut fa'abawahu, maka kedua ibu bapanya lah yuhawidanihi, yang membentuk anak itu menjadi Yahudi ataupun Nasrani ataupun Majusi. Bukan semua ayah boleh azankan telinga kanan anaknya ataupun iqamahkan telinga kiri anaknya ketika anak itu lahir. Belum tentu. Mungkin sepengalaman tuan-tuan yang dah berkahwin, berapa kali tuan-tuan azankan anak yang baru lahir. Di bedung Linus tu kita ambil, kita azankan. Azan Mekah ke, azan masjid negeri ke, azan masjid kota Damansara ke, terpulanglah azan apa pun. Nah, silap-silap ke semua anak kita, kita pun tak azankan, kita pun tak iqamahkan kan? Itu yang basic sekali, asas sekali. Sebab itu anak tadi itu pun diperdengarkan dengan kalimah tauhid, Allahu Akbar. Mula sekali diperdengarkan dia Allahu Akbar, kalimah azan tu Allahu Akbar. Bayangkan mana seluruh hamba-hamba Allah ataupun manusia ini, apa disebutkan kalimah la ilaha illallah ni, mereka akan merasa gerun, mana sendi-sendinya merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha agung, Allah yang maha besar. Kita mungkin tak merasai, kita mungkin tidak merasai sendi-sendi kita tu begitu gerun, begitu takut bila disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut nama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah pun bila manusia ataupun hamba-hambanya yang melazimkan membaca kalimah la ilaha illallah ni, Allah rasa seronok dengan pembacaan ataupun pelafasan ataupun zikir wirid menggunakan kalimah la ilaha illallah ni. Allah memanjangkan usia dia, panjangkan usia dia, panjangkan usia dia. Jadi kalau panjang usia ni, adakah memada dengan membaca kalimah la ilaha illallah ataupun beribadat saja? Pengikut Nabi Musa disesatkan oleh Allah SWT di padang pasir Sinai, pada pasir Sinai, selama 40 hari ke 40 tahun. Ada dia punya perbincangan tentang hal itu. Mana 40 hari dah, kita ambil 40 hari. Bila apa yang dilakukan oleh Nabi Musa kepada pengikut-pengikutnya bila dah sesat seperti itu? Jom beribadat. Bila dah sesat tu di pada masa itu tak boleh ke mana-mana, jom kita beribadat. Setelah habis ibadat ada makanan, Allah sediakan makanan dengan beribadat tadi itu. Itu hebatnya. Karena kita lihat sejarah-sejarah lampau, sejarah lampau itu menunjuk bahawa bila seorang tu beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sediakan. Siti Maryam beribadat di mihrab. Mihrab, sorang-sorang beribadat. Sepatutnya setiap hari Nabi Zakaria menyediakan, membawa makanan untuk Siti Maryam.
Satu hari itu lupa, ya, terlupa, ya, manusia ni terlupa. Tapi kita katakan nabi-nabi ini tidak terlupalah. Ya, nak tunjuk bahawa keesokan harinya bila Nabi Zakaria datang ke mihrab Siti Maryam tadi itu, didapati makanan yang begitu lazat, makanan yang pelik daripada makanan dunia. Ditanya kepada Siti Maryam, daripada mana makanannya? Huwa min indillah. Dia kata semua datang daripada sisi Allah, mana makanan syurga. Dan dengan kita beribadat, ya, dengan kita beribadat. Ada seorang ulama yang kerjanya hanya beribadat, kerjanya hanya beribadat. Bila dia beribadat, ya, dia akan rasa ada kekuatan, ada kekuatan, ada kekuatan. Apabila disuruh dia berpuasa, dia tak nak berpuasa. Sebab apa? Kalau dia berpuasa tu dia akan rasa kenyang. Sedangkan perintah ketika itu ataupun cadangan ketika itu untuk semua orang merasai lapar dengan berpuasa. Kan kalau kita puasa kan rasa lapar kan. Sampailah asar. Bila masuk asar tu kenyang balik. Tengok makanan je dah kenyang, ambil bau. Kan ambil bau pun dah kenyang. Kan. Tu. Jadi orang ke bazar Ramadan tu lepas asar tengok makanan semua dah kenyang. Lepas tu sampai maghrib nak berbuka tu kena cincau dah kenyang. Dah tak boleh nak makan, tengok buang. Lepas tu kan itu kebiasaan. Kan sebab tu ulama ni dia kata kalau saya beribadat ni saya mendapat kekuatan dan saya tak rasa lapar, tak rasa penat, tak rasa mengantuk bila beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adik nak tunjuk bahawa kalimah la ilaha illallah ni Allah panjangkan usianya dengan kesihatan untuk dia beribadat pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Dan diberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang sentiasa yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita semua, memberikan rezeki kepada kita semua. Rezeki ini tuan-tuan tak perlu risau. Allah telah menyediakan, Allah telah aturkan. Sejak kita berumur 4 bulan dalam kandungan, Allah telah mengaturkan. Lahir je besok, azan ke tak azan, iqamah ke tak iqamah, dah ada dah semua senarai tadi itu. Senarai itu ada. Pada hari yang ke-7 ataupun hari yang ke-14 ataupun hari yang ke-21 kita diakikahkan atau tidak, semua dah ada. Kita bila kita umur 21 esok barulah kita buat akikah. Yalah. Ketika itu orang tua kita tak ada duit nak beli kambing, nak beli makanan untuk akikah tadi itu. Mana bila kita dah 21 tu kita dah habis diploma, kita pun dah kerja, dapat duit, kumpul sikit, kita pun akikahkan diri kita sendiri. Kita tak tahu. Tapi yang pastinya setiap rezeki yang disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu mencukupi untuk setiap orang, cukupi setiap orang. Kalau mungkin yang diberi kelebihan daripada cukup rezeki itu, Allah nak uji dia sama ada dia memberi balik ataupun tidak, atau menafkahkan balik ataupun tidak rezeki-rezeki yang Allah sediakan tadi itu. Akan kuberikan kebahagiaan dalam satu tempat. Mana kebahagiaan satu tempat itu di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita memperanyakan kalimah la ilaha illallah ni, Allah akan memberikan keseronokan di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berjalan meniti siratul mustaqim, mendatar siratul mustaqim itu selama 500 tahun. Menaik pula 500 tahun, menurun pula 500 tahun, barulah nampak pintu welcome to Jannah. Masa mendatar tu mungkin ramai yang lepas sebab dia mendatar, tak ada masalah, tak ada cobaan. Bila menaik tu, siapa yang fit badan dia dengan amal-amal soleh semasa hidup dalam dunia, dia sampai ke puncak. Dia sampai ke puncak. Lepas tu menurun pula tu.
Sama ada kita menurun mengelunsur terus ke tepi, masuk neraka lah kalau ke tepi itu neraka. Ataupun kita menurun, turun tu seperti mana Nabi berjalan. Nabi berjalan ni seolah-olah dia menuruni anak bukit. Nabi berjalan, dia menegak gitu, dia menegak gitu. Cara Nabi berjalan. Tuan-tuan lihat dalam Syama'il Muhammadiyah lah, cara Nabi berjalan tu. Tu barulah kita nampak kepada pintu gerbang syurga. Itu baru dikatakan kebahagiaannya yang hakiki sebenarnya kepada seseorang tadi itu. Disitulah kalimah la ilaha illallah tadi itu akan memberi kebahagiaan kepada seseorang tadi itu apabila mereka berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan, kenikmatan di dunia ini adalah cobaan. Ramli berkata cobaan, cobaan nak macam mana semua. Kita diberikan rezeki sebagai cobaan, kita diberi isteri, diberi zuyina linnasi hubus syahawat minan nisa'i wal bani. Mana manusia ini bila kita di dalam dunia ini akan diuji oleh Allah, cinta kepada nisa, pada perempuan, pada perempuan dan anak-anak, anak-anak handphone, sekarang ni dah iPhone 14 ke 15, tukarlah ni. Okey, ambil kad kredit, tukar. Sayang anak, sayang anak, yang akan menjadi anak Kusazali, gitu. Sayang anak. Jarang orang tak sayang anak. Anak menangis, lapar, kadang-kadang sanggup mencuri di supermarket dan sebagainya. Kan, kita lihat manusia sekarang ni sanggup demi anak tadi itu, demi anak. Walaupun dia sendiri pun tak makan, ibunya tak makan atau ayahnya tak makan, tapi sebab anak menangis tadi itu, anak kelaparan tadi, anak perlu ini dan itu, maka kita pasti akan menyediakan untuk anak-anak tadi itu. Pasti, itu yang pasti. Sebab itu Allah menyebut mana manusia ini akan dihiasi dengan cinta kepada dunia, cinta kepada dunia. Sebab itu kenikmatan, apa juga nikmat dalam dunia ini adalah ujian kepada setiap orang, setiap orang. Kemewahan adalah kebengkrapan. Mana kalau kita mewah dalam dunia ini, rakus dalam kehidupan dunia ini, maka kita dianggap sebagai orang yang muflis di akhirat nanti, akhirat. Dia ada satu hadis, atadri man muflis, kalau tak salah saya. Nabi SAW bertanya kepada sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang muflis? Orang yang muflis. Dia kata orang muflis ini yang di dalam dunia dia beribadat, tapi sebenarnya bukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Bukan lillahi taala. Dia sekadar ikut-ikutan je. Ikut-ikutan. Maka ketika itu di akhirat esok di antara orang yang muflis. Dan muflis itu juga adalah orang yang banyak hutang dengan manusia, hutang dengan anak dan isteri kita, sebab kita tidak mengajar mereka kepada perkara-perkara yang baik. Kita biarkan mereka hidup seperti mana hidupnya manusia ataupun haiwan itu sendiri. Di dalam dunia ini terdapat musuh-musuh yang mengganggu dan merusak. Ialah yang pastinya musuh kita yang utama adalah iblis dan syaitan. Itu yang pertama. Yang kedua, hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu kita ni akan sentiasa menggoda atau mengajak kepada perkara-perkara yang tak baik. Nafsu kita. Sebab itu kita nak kawal nafsu kita tu salah satunya dengan berpuasa. Kawal nafsu ni, kawal dengan berpuasa. Kemudian dengan kita memperbanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tidakkah dengan kita memperbanyakkan zikir itu akan menenangkan hati kita, akan menenangkan hati kita. Itu Allah tanya pada kita. Sebab itu musuh-musuh kita hidup dalam dunia ini cukup banyak yang mengganggu perjalanan untuk kita mengabdi diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk beribadat pada Allah Subhanahu wa taala, gangguannya cukup banyak.
Kadang-kadang panas je, sekarang musim panas kan, sekarang musim panas zuhur, ya Allah panasnya, malasnya lah nak ke masjid. Bukan jauh pun, rumah depan tu je, ataupun rumah flat tu. Tadi saya lalu tu rumah flat tu yang 5 tingkat ke apa tu, banyak lagi yang gelap rumah-rumahnya. Belum ada bercahaya, mungkin kena potong TNB kot rumah dia, tak nampak cahaya lagi. Mungkin kena potong TNB lah tu, tak bayar tu. Sebab itu sepatutnya ramai lagi orang yang boleh datang masjid ini bersama-sama kita untuk berjamaah dan sebagainya, tapi sebab kena potong jadi susah, nak turun pun susah. Gelap ni susah, gelap. Jadi semuanya adalah musuh kita. Bila kita hidup dalam dunia ini, kita musuh, menjadi musuh kepada kita semua dan merosak pula kepada kehidupan kita. Seumpama gangguan-gangguan ini ialah seumpamanya syaitan-syaitan yang melalui peredaran darah dalam tubuh badan kita. Seperti itu dia melusuh, menyelinap begitu. Liciknya musuh-musuh kita ni. Musuh kita cukup licik. Kadang-kadang datang daripada Samsung ya. Handphone Samsung ke, TV Samsung ke, 75 inci ni bagus juga. Kan. Padahal Quran yang A3 itu pun kita tak pernah beli lagi pun. Samsung yang 70-80 inci itu dah ada kat rumah kita. Kan. Mengganggu. Cubalah kita beli ya. Kita dah jam saya pun dah pakai cermin-mata ni dah, maksudnya dah rabun lah. Kalau baca Quran tu, kalau tak pakai cermin-mata, mungkin tak, yang kecil-kecil, Quran yang kecil-kecil itu mungkin kurang selesa lah. Tapi kalau kita guna A3 yang besar tu, itu kan seronok kan. Tapi tak beli, baru RM150 ataupun 200 lebih je ya, mungkin saya beli hari itu RM150 setiap stand apa semua tu, RM150. Okay. Kalau Samsung tu tak mahal pun, Samsung tu tak mahal, 1.500 je, lebih kurang. Jadi itulah mana gangguan-gangguan tu cukup banyak dalam kehidupan kita. Untuk kita menghampirkan diri kita kepada Allah SWT ni cukup banyak gangguan, cukup banyak gangguan. Bila kita beribadat pula orang kata bid'ah ni Nabi tak buat, itu jadi susah kita. Kerana inilah aku mempercepat waliku masuk surga. Andai kata tanpa itu, mana tanpa kalimah la ilaha illallah, maka manusia akan mati hingga tidak akan mati sehingga ditiup sangkakala. Mana tiupan sangkakala yang menghancurkan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa maddaha hudimat lahu arba'atul alafi zambin minal kabair. Hadis ini diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ialah pembantu pribadi Rasulullah yang dihadiahkan oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim dihadiahkan. Mana ketika Anas bin Malik ini menjadi setiausaha sulit Nabi lah, di rumah ataupun di luar. Tapi yang peliknya kata Anas pernah berkata, adakah aku yang menjadi pembantu ataupun Nabi yang membantu aku? Mana nak tunjuk bahawa Anas ni bila duduk rumah Nabi, walaupun dia disuruh oleh ibunya Ummu Sulaim tu untuk membantu Rasulullah dalam semua perkara kan. Tapi dia budak 10 tahun, masa tu budak 10 tahun. Budak 10 tahun. Lebih banyak Nabi bantu dia, lebih banyak Nabi tunjuk ajar dia daripada dia membantu Nabi SAW. Sepatutnya bila kita jadi setiausaha sulit ni, kita yang banyak beri nasihat, itu ini dia kan. Rupanya Nabi pula yang bagi nasihat kepada Anas bin Malik. Ketika wafatnya Rasulullah, Anas ni berumur 19 tahun. Berumur 19 tahun. Tapi Nabi doakan kepada Anas ni umur yang panjang. Dia hidup 150 tahun. Rezekinya paling banyak. Buah kurma biasa kalau 1 tahun tu berbuah 2 kali, 2 musim. Dia punya berbuah 4 musim setahun. Itu hebatnya. Anaknya pula ramai. Itu doa Nabi kepada Anas bin Malik ini. Anak-anaknya hebat-hebat.
Sana. Jadi mangqala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca atau melafazkan kalimah la ilaha illallah wa maddaha, dan memanjangkan kalimah itu. Maknanya bila kita baca kalimah tadi itu la ilaha illallah, ada setengah pendapat mengatakan bahawa la ilaha illallah itu kita panjangkan, itu maksud kita perbanyakkan membaca saban hari. Kita memperbanyakkan membaca kalimah la ilaha illallah ni saban hari sekurang-kurangnya 100 kali selepas subuh. Mana selepas kita doa apa sebagainya, kita pun menunggu waktu syuruk, 4 minit lebih kurang waktu syuruk sekarang, kita pun membacalah kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Satu hari Sayyidina Ali pernah diajar oleh Rasulullah macam mana nak baca kalimah la ilaha illallah ni. Rasulullah kata, kamu pejamkan mata, kamu pejamkan mata dan kamu sebut kalimah la ilaha illallah, menghayati kalimah tersebut. Pejamkan mata. Kalau kita buka mata bukan tak boleh sebut, memang boleh sebut, cuma penghayatan tu kurang berbanding kalau kita memejamkan mata dan kita menyebut kalimah la ilaha illallah tadi itu. Perkara seperti ini diamalkan oleh orang-orang tasawuf lah, orang tasawuf dalam zikir-zikir mereka. Jadi kalau kita dalam hadis ini memanjangkan kalimah itu, maka akan dihancurkan 4,000 dosa-dosa besar, 4,000 zambin minal kabair, mana 4,000 dosa-dosa daripada dosa-dosa besar. Dosa besar ini cukup banyak. Mungkin setiap orang melakukan dosa besar. Apa contohnya dosa besar? Makan riba. Tuan-tuan beli rumah guna sistem konvensional, riba lah tu. Allah sebut dalam Al-Quran, fa'zanu biharbim minallah, maka siapa-siapa yang mengambil riba ni, fa'zanu, maka bersiap sedialah untuk berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Mana kalau Allah ajak perang, dosa kecil ke dosa besar, tentulah dianggap sebagai dosa besar. Beli motor kapcai dengan Cina pun secara hutang, pun ada sistem riba dia. Dia ada sistem-sistem tu, muamalah Islam tu ada cara-cara dia untuk kita bebaskan diri kita daripada sistem pembiayaan secara konvensional atau riba ni, kita kembali secara Islam. Kan? Yalah, duduk rumah sistem riba, agak-agak ada berkat tak agak-agak? Tu. Kereta yang kita bawa ke masjid ada berkat tak agak-agak? Tu contoh. Tapi dengan kalimah la ilaha illallah itu kita yakin sesungguh bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, tu mana kita akan membuang segala-galanya yang memayahkan kita, menyusahkan kita, kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Ialah riba tadi membebankan. Memanglah kadang-kadang setengah orang atau sistem Islam pun susah zat, mahal, 3 kali ganda dijualannya tu. Kalau kita beli rumah 150,000, bank Islam jual kepada kita 450,000, kan, atau 500,000, kan. Sama je dengan sistem konvensional pun lebih kurang tak sama, kalkulit dengan late charges lah, macam-macam lagi itu, jumlah dia sama ya, seperti mana yang Islam tu. Jadi ini kisah seterusnya ialah pada satu hari majlis mempelajari ilmu tafsir yang diajar oleh imam yang zuhud, Ya'qub Al-Kisai, yang bernama Ya'qub Al-Kisai. Dikisahkan bahawa Hazim bin Wajid tengah sakit. Ini dalam satu pengajian yang dikelolakan oleh tuan guru yang amat zuhud, namanya Ya'qub bin Al-Kisai. Dia mengisahkan tentang Hazim bin Wajid. Hazim bin Wajid ini tengah sakit. Sekarang tabib didatangkan ke rumahnya untuk mengubatinya. Jadi doktor datang
ke rumah. Ya, dia ada private doktor lah mungkin. Dia datang ke rumah. Bila tengok Hazim ni tak sakit pun, sehat, tak ada sakit pun, ya, tak ada sakit. Ya, macam tuan-tuan yang dapat offer untuk ke Mekah kan, pergi kena buat medical check up dulu. Lepas medical check up barulah boleh terbang. Kalau tak lepas medical check up tak boleh terbang lagi. Ataupun terus dikategorikan sebagai orang yang tidak mampu untuk menunaikan haji bila medical check up tak lepas. Jadi bila ditanya oleh doktor, orang-orang yang tinggal dengan serumah dengan Hazim ni, mengatakan kepada doktor, wahai doktor, tolonglah tanya kepada Hazim tu. Hazim tu apa sebenarnya yang dia sakit ataupun yang dia menderita ni? Sakit apa sebenarnya dia? Nampak tubuh badannya sihat, makan 3 pinggan, kalau toseh 6 keping, minum lahap je. Tapi dia rasa macam orang tengok orang macam orang sakit je. Wahai doktor, cubalah tanya apa masalah sebenarnya tu. Lalu mereka pun bertanya ke doktor tadi tu, pun bertanyalah kepada Hazim. Lalu Hazim mengatakan, memang aku tak sakit, kata Hazim kepada doktor tadi. Sakitku adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bila disebut nama Allah Subhanahu wa taala ni, tak ada pun yang rasa gerun, seolah-olah nama Allah ni dah biasa kat telinga kita, macam kita sebut kawan-kawan kan. Mana Kasim, mana Mahmud, macam sebut Kasim Mahmud je nama Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang-orang yang betul-betul dia yakin sesungguhnya tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala, bila sebut nama Allah Subhanahu wa taala tu, maka dia akan rasa gerun sangat, takut sangat, sehingga kan menggeletar segala tubuh badan dia, menggeletar tubuh badan dia. Sebab itu kata Hazim, aku sebenarnya tak sakit, cuma bila sebut nama Allah SWT ataupun kalimah la ilaha illallah dari itu, maka aku akan rasa gerun dan menggeletar seluruh tubuhku, seolah-olah semua sendi tadi itu mengecut dan juga merasai kesakitan dalam tubuhku ini. Takut membanggakan amal, takut perhitungan amal, takut kehilangan iman daripada sanubariku. Itu mungkin dah tak kisah. Kalau semakin kita berusia, semakin sama amal kita, macam kita umur 15 tahun hingga 20 tahun, sama je ibadah tu. Tak ada perbezaan. Bila kita dah umur 60 pencen, tak ada perbezaan pun tentang amal ibadah kita. Nak kata lepas sembahyang kita berwirid, nak kata lepas sembahyang kita berdoa, nak kata lepas sembahyang kita memperbanyakkan membaca Al-Quran. Kalau waktu hari Senin, hari Khamis kita pun berpuasa. Esok ni, esok mungkin saat 1 Zulhijjah. Kalau 1 Zulhijjah, maksudnya kita akan bermula berpuasa 1 sampai 9 Zulhijjah. Biasa orang puasa hari Arafah aja, tapi sebenarnya digalakkan daripada 1 sampai 9. Jangan 10 pula, 10 dan masuk haji. Masuk haji ni tak boleh kita nak puasa 10, 11, 12, 13 tak boleh. Hari haji dengan tasyrik 3 hari itu tak boleh kita nak, atau haram kita nak berpuasa. Tapi digalakkan untuk kita berpuasa 1 sampai 9 pada hari awal Zulhijjah itu sendiri. Takut kita, takut segala amal kita tu habaan mansurah, terbang begitu saja amal-amal kita. Sepanjang kita hidup ni terbang begitu saja. Sebab apa? Kita beramal tanpa ilmu. Tanpa ilmu, kita sembahyang pun kita pun tak tahu apa rukun-rukun dia, apa syarat-syarat dia, apakah perkara yang mengesahkan. Yang paling penting dalam ibadah ini ialah akhlak ibadah. Akhlak dalam ibadah tadi itu, akhlak dalam sembahyang, akhlak dalam sembahyang. Semua itu adalah perkara yang penyempurnaan kepada segala ibadah. Akhlak ni ada penyempurna kepada ibadah.
Tapi kita rasa sembahyang asal sembahyang ya. Ya, asal sembahyang ya. Ya, kita puasa pun asal kita puasa saja. Ya, kita beribadat, kita berzikir dan sebagainya, hati kita tu tak rasa gerun, tak rasa tak. Bila kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, kita tak rasa gerun. Ya, apa yang kita lafazkan ataupun kita sebutkan tadi itu ya itu. Sebab itu Hazim ni dia takut sangat amal-amal yang dilakukan itu menjadi sia-sia saja. Tidak mendapat apa-apa faedah ataupun apa-apa pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita beribadat nak mengharapkan pahala, itu kita masih keduniaan. Kisah dua orang wali, satu wali miskin, satu wali kaya. Seorang murid belajar dengan wali yang miskin. Wali miskin ni dia punya hobinya ialah memancing. Contohlah hobinya di antara memancing. Pada malam dia beribadat pada Allah SWT sampai waktu subuh. Lepas subuh dia mengajar sebagai itu ini. Nanti pukul 10 dia pergilah ke kali ataupun sungai, dia memancing. Jadi setelah lama murid ni belajar dengan wali yang miskin tadi itu, dia pun suruhlah pergilah kampung sebelah. Kalau sini kota Damansara, disuruh pergi Damansara Utama, contohlah Damansara Utama, belajar dengan wali kaya di sana. Wali kaya. Jadi bila si murid tadi itu pergi ke Damansara Utama untuk belajar dengan wali kaya ni, dia masuk saja pesantren atau pondok tadi tu, hebatnya wali ni, kereta Mercedes, rumah banglo, ya, pekerjanya ramai. Wali ke ni? Wali ke ni? Dia ragu-ragu. Padahal guru dia yang awal tadi tu, wali yang miskin dia, suruh belajar dengan wali yang kaya ni. Bila bertemu dengan wali yang kaya tadi tu, wali kaya tu tanya pada murid tadi tu, apa yang kamu cakap tadi dalam hati kamu? Kita memang tak tahu lah. Kalau Tuan Haji berkata sesuatu pada saya, suruh berhenti cepat, benda 7 suku dah ni, berhentilah cepat, saya pun tak tahu. Tapi wali yang kaya ni tahu apa yang dibisikkan oleh hati tadi terhadap dia. Lalu wali yang kaya tadi kata, kamu berkata begini terhadap saya kan tadi, begini kan. Kalau begitu, kamu beritahu balik, kamu kena balik beritahu kepada guru kamu yang dulu yang miskin tu, jangan syok sangat dengan keduniaan. Orang miskin syok dengan keduniaan pula. Miskin ni tak ada apa-apa, basikal pun tak ada. Kalau dia nak pergi ke KL, dia naik Grab je, tak ada naik kenderaan sendiri. Mana miskin sangat, miskin sangat. Bila si murid ni balik daripada Damansara Utama ke kota Damansara tadi tu, dia beritahu pada guru dia, tuan guru, dia kata wali sana beritahu kurangkan keseronokan dunia. Kan kalau kita tengok kan pelik, orang miskin nak enjoy apa hidup dalam dunia ni. Kalau tuan-tuan miskin lah, nak beli minyak pun susah, nak beli ayam pun susah, nak beli telur pun susah. Nak enjoy apa rasa-rasanya? Orang kaya boleh pergi hotel, order je, kan, pakai kad bayar, tak ada masalah. Orang miskin ni susah. Rupanya yang dikatakan dunia tadi itu sebab si wali miskin tadi itu, dia bila memancing tu, dia mengharap setiap kali dia pergi pancing tu mesti dapat ikan. Mengharap. Mana bila dia mengharap kepada makhluk Allah, ikan tu makhluk Allah, supaya makan apa yang dipancing tadi, dapatlah dimakan. Dia mengharap. Orang kaya tadi itu, dia tidak mengharap dunia ni. Dunia ni semua dah ada pada dia. Sebab itu dia hidup, yang kaya tadi itu hanya menghidupkan dirinya kerana Allah Subhanahu Wa Taala saja. Lillahi ta'ala saja hidup dia. Mana kalau kita sembahyang ni masih lagi mengharap kepada pahala ataupun syurga Allah. Mudah-mudahanlah sembahyang subuh ni esok menjadi saksi atau bukti bahawa kita ni adalah
manusia yang mengabdi diri pada Allah SWT dan dikurniakan surga. Kita mengharap surga, kita masih mengharap surga. Saya pun masih mengharap surga, di atas amal-amal saya. Mana kalau kita betul-betul beramal tadi nak mengharap surga, memang zero lah, tak ada apa-apa lah istilahnya. Rasa-rasa kalau nak dibandingkan amal kita dengan kenikmatan surga yang ada atau kelayakan kita masuk surga itu amat jauh sangat, amat jauh sangat, sebab itu mana kalimah la ilaha illallah si Hazim ni, dia begitu takut segala amalnya tadi itu habaan mansura, mana sia-sia begitu saja. Imannya pun dia masih sayang pada imannya, dan dia takut termasuk dalam golongan yang menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalangan ulama-ulama tasawuf mereka mengatakan bahawa seandainya Allah redha kepada aku untuk dimasukkan ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah redanya Allah Subhanahu Wa Taala, maka aku sanggup untuk masuk dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kisah seterusnya kita tangguh sebab kita pun dah masuk 7.20, 7.20 insya-Allah. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bincang hadis seterusnya berkaitan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib insya-Allah tentang kelebihan hari Jumaat, tentang kelebihan hari Jumaat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib. Wallahu alam. Terus kita tangguhkan dengan kita baca tasbih kafarah dan kita baca surah Wal Asr. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.